Hello students. Today, we are going to discuss about one of the SPM questions, percubaan questions for the principal account. For those that SPM students don't understand about penyata pendapatan or account perdagangan untung rugi, you can refer to my videos to check out how to do these accounts easily. Okay, so murid-murid, saya dah tulis soalannya dekat sini. Mungkin tak clear, soalannya tak clear, tak apa. Nanti saya akan upload soalannya dekat Facebook saya. So murid-murid bolehlah download soalannya and then boleh practice dekat rumah macam mana nak buat akaun perdagangan dan untung rugi. Soalan ini adalah salah satu soalan koleksi percubaan SPM 2019. So kita pun dah dibagi imbangan duga kedai buku Matahari yang berakhir 30 Jun 2019. Butiran ini adalah untuk butiran imbangan duga di mana dia dah memberikan debit dengan kredit. So first, bila kamu nak buat akaun perdagangan dan untung rugi ataupun penyata pendapatan, kamu mestilah memulakan dengan mengenal pasti yang mana satu akan dimasukkan ke dalam akaun perdagangan dan untung rugi atau penyata pendapatan, dan yang mana satu butiran yang akan dimasukkan dalam kunci kira-kira ataupun kita panggil sebagai penyata kedudukan kewangan. So first step adalah untuk mengenal pasti. Second step, lepas mengenal pasti, kita dah masukkan mengikut kumpulannya, kita mestilah buat baca untuk maklumat tambahan di mana kita ada pelarasan untuk maklumat tambahan ini. So bila ada pelarasan, kamu mestilah adjust dekat sini. Pelarasan tu mestilah kena buat di sini sebelum kita memulakan akaun perdagangan dan untung rugi. So first of all, kita start daripada pengkelasan mengikut penyata pendapatan atau perdagangan. So dekat sini first kita ada kenderaan. Kenderaan ini adalah kita panggil sebagai kita klasifikasi sebagai aset bukan semasa. Dia perlulah dimasukkan ke dalam penyata kedudukan atau kunci kira-kira. So biasanya kita akan letak dalam kunci kira-kira. Susut nilai terkumpul adalah susut nilai kenderaan. Yang ini sepatutnya kena masuk dalam kunci kira-kira juga. So kamu mestilah kena masukkan dalam kunci kira-kira. Manakala modal pun mestilah kena masuk dalam kunci kira-kira kerana modal adalah ekuiti pemilik. So modal pun kena masuk dalam kunci kira-kira. Ambilan ni pun kita kena masukkan dalam kunci kira-kira. Kenapa ambilan ni tidak boleh diklasifikasikan sebagai belanja? Kalau ambilan ni adalah ambilan peribadi, dia mestilah kena memasukkan dalam ekuiti pemilih. Kita tidak boleh masukkan dalam belanja. Okey. Kunci kira-kira. Bank, aset semasa, mestilah kena masuk dalam kunci kira-kira. Inventory awal, kita ada dua inventory. Satu inventory awal, satu lagi inventory akhir. Apa itu inventory? Inventory adalah stok awal dengan stok akhir. Stok awal biasanya kita akan masukkan dalam penyata pendapatan atau akaun perdagangan. So dekat sini dia minta akaun perdagangan dan untung rugi. So saya akan masukkan di sini sebagai untung rugi. Belian dan jualan, kita ada dua, belian dengan jualan. So macam mana nak kenal pasti yang mana satu belian dan yang mana satu jualan? Biasanya untuk hasil kita akan rekod di sebelah kredit. Manakala untuk belanja kita akan rekod di sebelah debit. So belian adalah belanja. So kita akan masukkan sebelah debit ini adalah belian, yang sebelah kredit adalah jualan. So belian dengan jualan ni mestilah kena masuk dalam akaun perdagangan dan untung rugi. So saya akan masukkan dalam untung rugi. Pulangan keluar bermaksud pulangan atas belian. Biasanya apa yang pulangan keluar tu? Apa yang kita beli tu, dan kita notice ada yang rosak, kita mestilah kena return, kita kena pulangkan balik. So pulangan itu adalah kita panggil sebagai pulangan keluar. So ini pun kena masuk dalam akaun untung rugi. Angkutan masuk pun kita akan masukkan dalam untung rugi. Insurans adalah belanja, kita kena masukkan untung rugi.
Kadar bayaran pun belanja, kita kena masukkan dalam untung rugi. Gaji pun belanja, kita kena masukkan dalam untung rugi. Sewa pun belanja. Apa-apa yang melibatkan belanja atau hasil, kita mestilah masukkan dalam akaun perdagangan dan untung rugi. So, sewa adalah belanja, kita kena masukkan. Peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu ini pun adalah kita boleh dikenal pasti, kita boleh mengklasifikasikan sebagai hasil atau belanja. So nanti saya akan explain yang ini hasil ke atau belanja. So kita akan masukkan dalam untung rugi. Akaun belum terima dan akaun belum bayar. Apa tu akaun belum terima dengan akaun belum bayar? Akaun belum terima adalah penghutang, bermaksud orang yang hutang kepada kita. And akaun belum bayar bermaksud pemihutang, kita hutang kepada orang lain. So akaun belum terima dengan akaun belum bayar ini dimasukkan dalam kunci kira-kira atau penyata kedudukan kewangan. So saya masukkan dalam kunci kira-kira. Duty import adalah belanja atas belian. So ini akan masuk dalam untung rugi. And perabot adalah aset bukan semasa. Perabot ni kita akan masukkan dalam kunci kira-kira. So kita step number 1 kita dah classify yang mana satu nak masukkan dalam penyata kewangan, yang mana satu akan masukkan dalam untung rugi ataupun penyata akaun perdagangan dan untung rugi. Selepas kita identify semua ni, kita perlulah mengenal pasti pelarasan tersebut. Kita dah bagi tahu inventory akhir adalah 4,100 and then insurans bayar untuk setahun mula 1 Januari 2009. Apa yang dimaksudkan dekat sini? Yang dia kata insurans yang telah dibayar itu adalah untuk setahun, tetapi dia dah bagi tarikh dekat sini 1 Januari 2009. Kita punya imbangan duga adalah berakhir 30 Jun 2019. 30 Jun 2019. So, kita punya akaun permulaan adalah daripada 1 Julai 2018 sampai 30 Jun 2019. Ini adalah kita buat untuk calculation of the accounts for the 1 year. Kita biasanya buat akaun perdagangan atau penyata pendapatan untuk 1 tahun. Dalam 1 tahun saja, apa-apa yang terlibat dalam 1 tahun itu akan dimasukkan dalam akaun perdagangan. Yang sebelum atau selepas itu kita tidak boleh memasukkan dalam akaun perdagangan atau akaun penyata pendapatan. So dalam situasi ini dia dah bagi tahu insurans yang dibayar adalah berapa? 1,200. 1,200 ni dia kata dia bayar untuk setahun. Setahun bila dia bermula 1 January 2019. 1 January 2019 sampai 30 Jun adalah 6 bulan sahaja. Tetapi dia dah bayar 6 bulan lagi. 6 bulan lagi yang tu kita kena rekod sebagai insurans terdahulu. So 1,200 bahagi dengan 12 darab dengan 6, kita dapat 600. 600 ni satu tu kita masukkan dalam untung rugi sebagai insurans belanja. Yang balance 600 ni kita akan masukkan sebagai belanja terdahulu, bermaksud belanja yang kita dah bayar in advance. So kita akan masukkan dalam kunci kira-kira ataupun penyata kedudukan kewangan. So ini adalah pelarasan untuk insurans. So untung rugi, untuk akaun perdagangan dan untung rugi, ia akan direkod sebagai 600. Yang balance 600 adalah akan direkod dalam kunci kira-kira atau penyata kedudukan kewangan. So ini dah kita dapat pelarasan. And then dikata kenderaan susut nilai 10% atas kos. So harga kenderaan adalah 10,000. 10,000 10% daripada 10,000 adalah, ini adalah belanja susut nilai. So 10,000 darab dengan 10%, kita akan dapat 1,000. 1,000 ini adalah belanja susut nilai. Belanja susut nilai biasanya bila melibatkan nama belanja, ia akan dimasukkan dalam untung rugi. And then ia akan ditambahkan dalam susut nilai terkumpul kenderaan dalam kunci kira-kira. So bila kamu buat kunci kira-kira, mestilah ingat nak tambahkan 1,000 dekat sini untuk kunci kira-kira.
So kita dah buat pelarasan untuk kenderaan, and then yang last kali penghutang. Peruntukan hutang ragu diselaraskan 2% atas akaun belum terima. So akaun belum terima kita adalah 4,350. Peruntukan hutang ragu adalah 4,350. Darab dengan 2%, kita akan dapat sebanyak RM87. So RM87. Kita kenalah mengenal pasti peruntukan hutang ragu yang sedia ada dalam impangan duga. Peruntukan hutang ragu ni biasanya bermaksud hutang yang kita tidak dapat collect, tidak dapat mengumpul daripada penghutang kita. So peruntukan hutang ragu kita, kalau di sebelah debit ia menunjukkan belanja. Bila dia di sebelah kredit ia menunjukkan hasil, bermaksud penghutang yang kita ragu bahawa mungkin dia tak akan bayar tetapi sudah pun membuat bayaran. So kita kumpul sebanyak 233. Tetapi peruntukan hutang ragu yang baru adalah RM87. So bila baru tu kurang daripada lama, bermaksud hasil. So berapa beza dia? 233 tolak 87, kita akan dapat sebanyak 146. RM146. RM146 ni kita akan dimasukkan sebagai untung dan rugi dalam hasil. Manakala RM87 ni akan dimasukkan dalam kunci kira-kira ataupun akaun perdagangan dan untung rugi. So buat masa ni kita dah pun buat pelarasan untuk semua maklumat tambahan dekat sini. So soalannya step number 3, kita kenalah jawab soalannya mengikut format yang diminta. So untuk akaun perdagangan dan untung rugi, kita kena buat bentuk T because dia minta akaun perdagangan. Akaun perdagangan dan untung rugi. So biasanya akaun perdagangan kita akan mula dengan jualan. Jualan kita berapa? Jualan kita dekat sini okay, jualan kita adalah 52,342. Kita tak ada pulangan masuk, pulangan masuk bermaksud jualan. Pulangan jualan tiada pulangan jualan. So ini adalah jualan bersih kita. Manakala sebelah sini kita kenalah rekod sebagai semua kos jualan, kos barang untuk dijual, atau kita rekod sebagai kos jualan. Kos jualan ni terdiri daripada stok awal atau inventory awal. Inventory awal kita sebanyak 3,100. Manakala kita ada belian, campur dengan belian kita. Belian kita adalah 32,195. 32,195. Kita ada pulangan keluar, bermaksud pulangan belian. So kita kenalah tolak pulangan belian ni daripada belian. Pulangan keluar. Pulangan keluar ni ada berapa? 119. So 119 tolak kita dapat 31,000. So stok awal dengan belian bersih, ini adalah belian bersih. Stok awal dengan belian bersih ni kita kena tambahkan sebelah sini. So 31,000 campur dengan 3,100, kita dapat 34,100. Tolak dengan stok akhir. Stok akhir kita telah pun dibagi sebanyak 4,100. So 34,100 tolak dengan 4,100, kita akan dapat 30,000. And then kita ada angkutan masuk juga. Angkutan masuk kita, angkutan masuk ini adalah belanja yang kita incurred bila kita buat belian. So angkutan masuk ni apa-apa yang belanja yang terlibat semasa kita buat belian mestilah perlulah ditambahkan dalam belian untuk mengenal pasti dia punya jumlah kos belian.
kita ada angkutan masuk dengan duty import. Duty import pun terlibat dalam atas belian. Duty import kita adalah 115. So, tambah kita dapat, okey, tambah ni kita dapat 30215. So, 30215 ni kita kenalah kira kita punya untung kasar. Macam mana nak kira untung kasar? Daripada jualan tolak kos barang untuk dijual ni. So, 52,342 tolak dengan 30,215, kita akan dapat untung kasar sebanyak 22,127. Ini adalah untung kasar kita. So, kita continue dengan kita punya akaun untung rugi. So, untung kasar kita adalah 22,127. Lepas tu, hasil yang lain kita perlulah masukkan dekat sini. Manakala belanja mestilah masukkan dekat sini. Okey. Hasil yang lain kita boleh kira sebagai hasil adalah peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu tu telah pun berkurang. Berkurang sebanyak 146. Manakala belanjanya adalah insurans. Insurans kita ada buat pelarasan tadi, 1,200 tolak dengan 600. Insurans untuk tahun tersebut adalah 600. Kadar bayaran adalah sebanyak 470. Gaji ada dekat sini 4,000. Dengan saver kita 2,500. And then kita ada belanja susun nilai kenderaan sebanyak sebanyak 1,000. So, kita pun dah buat pelarasan untuk semua maklumat tambahan. So, jumlahnya dekat sini adalah 22,000 tambah 146, kita akan dapat 22,273. Manakala jumlah ini adalah lebih daripada sebelah sini. So, kita kena jumlahkan and then tolak sebelah debit ni, kita akan dapat untung bersih. Untung bersih kita, so 22,273 tolak dengan amount sebelah sini, kita akan dapat untung bersih sebanyak RM13,703. So, jumlahnya adalah 22,273. So, ini adalah akaun perdagangan dan untung rugi untuk soalan akaun perdagangan, soalan percubaan lah 2019. Okey, kita telah pun siap akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, thank you.